Ni mudah, tak ada orang sesat dalam dunia ni. Kalau bab akidah ni mudah, macam mana dia tak boleh setengah orang? Tak perlu nak bincang panjang-panjang. Kenapa ada orang sesat dalam dunia? Kenapa ada orang mensyirikkan orang Ta'ala? Kenapa ada orang yang zahirnya Islam sampai boleh petikai Quran dan Sunnah? Yang kemarin dulu kawan kita duk post, ada orang mengaku ustaz, duk cerita ada orang tu tak Islam tapi ada iman. Ni apa benda ni? Mana boleh? Kalau tak ada Islam, tak ada iman, tu je. How come satu orang dia separuh iman, separuh tidak? Tak boleh. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafur. Nak faham kok mana tu ayat? Imma ni nak panggil apa? Sebab tu kena mengaji mantik. Ada apa kata mengaji mantik sesat tak dah. Kacau. Imma ni dipanggil mani' jamak wa khulu. Dia tak boleh ada dua-dua, tak boleh tak ada dua-dua. Seseorang boleh ada, boleh tiada. Yuk tak ada tak? Ada. Yuk tak ada? Tak ada. Dia ada pun ada, tak ada pun dia. Mana boleh? Tak boleh. Sebab Tuhan kata imma syakiran wa imma kafura. Sama ada Islam dia kufur. Salah satu. Dia tak boleh ada dua-dua. Dia Islam pun dia, kafir pun dia. Tak boleh. Ataupun tak. Dua-dua tak ada. Islam pun tak, kafir pun tak. Tak boleh. Dia mesti ada salah satu. Kalau Islam, tidak kafir. Kalau kafir, tidak Islam. Sebab tu Tuhan kata imma syakiran wa imma kafur. Tuan-tuan, konflik akidah ni bukan hanya melibatkan orang jahil. Saya sebut banyak kali lah. Tuan-tuan jangan ingat Mu'tazilah ni bodoh. Hari ni orang ambil mudah. Buat apa lah nak ngaji pening kepala otak. Saya kata yang timbul masalah akidah, saya sebut hari tu, timbul masalah akidah di kalangan anak murid Hasan Basri, Wasil bin Atha ni. Masalah Qadariyah timbul zaman Ibnu Umar masih hidup, bukan timbul di Kuala Kangsar, bukan timbul di Teping, timbul di Kufah, tempat penuh para ulama. Boleh ada orang tolak kudrat iradat Allah Ta'ala. Anak murid Hasan Basri, tuan-tuan, mana ada orang dunia ni yang alim macam Hasan Basri zaman tu? Tak ada. Kita biasa bila sebut satu orang, dia pakar fiqh, dia pakar tauhid, dia pakar, biasa kita. Tapi bila sebut Hasan Basri, alim semua bidang. Kita tak kata Hasan Basri faqih, kita tak kata Hasan Basri mufassir. Dia semua semua ilmu dia kuasai. Kenapa boleh jadi anak murid Hasan Basri sesat? Sebab ulama zaman tu tak tekan masalah akidah. Ulama duk bincang tafsir, duk bincang hadis, duk bincang fiqh, duk berbahas fiqh. Ulama tak bincang bab akidah. Sebab apa? Ulama take for granted. Cakap orang putih. Take for granted, faham? Dia rasa tak ada masalah kot, takkan nak bincang bab akidah. Kita semua orang Islam kan? Nak bincang bab akidah buat apa? Kita percaya Tuhan tu satu, tak sama makhluk, sudah. Alih-alih zaman Abu Hanifah, ada golongan yang menolak wujudnya Allah Ta'ala. Satu Baghdad tak boleh jawab. Bukan satu Kuala Kangsar bang. Satu Baghdad. Zaman Abu Hanifah ni zaman kegemilangan ulama. Abu Hanifah digelar sebagai Imam Mu'azzam. Yang Abu Hanifah kata bila aku menulis satu bab fiqh, tuan-tuan, Abu Hanifah dia punya cermat dalam bab fiqh ni, mengeluarkan fatwa. Dia bila buat satu hukum, kata Abu Hanifah, aku akan bentang kepada 100 ulama Baghdad.
Bukan ulama Kuala Kangsar. Ulama Baghdad zaman tu dia bentang kepada 100 ulama bahar-bahar, semua sokong, baru tulis dalam kitab dia. Sekali bincang satu masalah lagi, selesai dah sokong, semua sokong, ulama Baghdad sokong, baru tulis dalam kitab dia. Punya cermat ulama zaman tu. Kita 3 bulan siap tesis PhD, 400 muka surat. Itu David Dada, Tok Guru Besar, Tek Kucin, bohong, tiru cakap orang, bukan cakap kita. Ni hari ni kita dipanggil ulama cak ayam. Engkau ulama, ulak lah semua. Kita tiru cakap orang. Zaman tu, hari tu ulama tu memang mengaji sungguh, belajar sungguh, mengadap sungguh, keluar daripada kepala dia, keluar satu-satu. Habis. Kenapa ulama tak bincang bab akidah? Sebab ulama rasa tak perlu. Sehingga dah lahir golongan Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah. Maka lahirlah ulama macam Imam Tahawi, macam Imam Abu Hanifah sendiri, Ahmad bin Hanbal sendiri yang mengarang bab-bab akidah. Tapi tak settle down juga. Sebab apa? Sebab ulama ni dia mengarang, dia tak debat, dia tak debate, dia tak confront dengan masalah tu. Mu'tazilah menguasai Baghdad ratusan tahun, bukan 20 tahun, ratus tahun. Ratus. Sebab orang Mu'tazilah ni dia pandai debat, dia pandai bercakap, dia pandai pusing cakap orang. Pandai. Dia tak ada siapa nak berani debat. Maka keluarlah pandangan-pandangan yang pelik-pelik. Sampai yang saya faham, saya sebut itu. Saya pernah sembang dengan kawan saya, ustaz juga, balik Mesir juga. Balik Mesir juga. Saya kata, dalam Asy'ariyah, kita kata, setiap yang berlaku itu pasti dengan qada qadar Allah Ta'ala. Walaupun zahirnya kita nampak benda itu macam api membakar, dengan zat dia kita nampak begitu. Tapi kalau Tuhan tak izinkan berlaku, tak terbakar. Saya kata contohnya Nabi Ibrahim AS. Sebab tu takrif mukjizat amrun khariqun lil adah, perkara yang mencari bagi adat. Mana adatnya kena air basah, kena api terbakar. Mati tak hidup balik, tak boleh hidup balik. Tapi Nabi Isa boleh menghidupkan mati. Adatnya belah batu ada keluar air, tak ada keluar air. Tuan boleh katuk laut, terbelah boleh. Tuan boleh katuk Sungai Perak tu kalau boleh terbelah. Kalau boleh. Tak boleh. Musa boleh katuk laut merah terbelah. Elok je lalu pada Israel lepas. Mukjizat pasal melawan bagi adat. Adatnya tidak begitu, maka mukjizat berlawan bagi adat. Maka sebab tu ulama Asy'ariyah mengatakan bahawa walaupun adatnya api membakar, air membasah, tapi itu dipanggil hukum adat. Nanti kita akan bincang hukum adat lepas ni. Cantik ulama mah susun. Jadi walaupun nampak api membakar, air membasah, tapi setiap kali api kena dengan satu benda, terbakar benda itu, hanya akan berlaku setelah Tuhan izinkan dia berlaku. Mu'tazilah tak sokong. Dia kata Nabi Ibrahim tu, bila Asy'ariyah buat hujah Nabi Ibrahim tak terbakar, dia kata cuba baca balik, dia kata. Nampak. Sebab tu saya bila baca bab akidah, saya tekankan Mu'tazilah. Saya tak tekankan Syiah, Qadariyah, sebab ni bodoh. Syiah ni bodoh. Syiah, Qadariyah ni cak ayam, mudah je patah. Tapi yang payah ni Mu'tazilah, sebab dia bijak, orang cerdik, orang hafal Quran, orang alim, dia pakar mantik, cerdik, tapi dia salah guna.
Dia guna ayat tu. Dia guna ayat yang sama. Macam mana Asy'ariyah guna ayat yang sama mengatakan bahawa, tengok, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Bila Tuhan kata pada api, sejuklah kamu, maka api tidak membakar Nabi Ibrahim. Maknanya api itu tak bakar, maka berlawan bagi anda. Maknanya api itu kalau sentuh dia lain terbakar, tapi sentuh Nabi Ibrahim tak terbakar. Mukjizat Nabi Ibrahim. Kita kata dengan hujah itu kita kata bahawa setiap kali benda api itu kena benda, Tuhan izinkan berlaku. Kalau tak izin, tak berlaku. Mu'tazilah jawab. Nampak? Tuan-tuan, kami kena hafal dalam Sudin ni, benar. Bab bertekak ni kena hafal. Tuan-tuan bayang, Syiah bertekak kena hafal, Mu'tazilah bertekak kena hafal, Yahudi buat hujah kena hafal, Hindu hujah kena hafal. Tak hafal tak lulus. Jadi Mu'tazilah dia kata, cuba tengok ayat. Qulna ya naru kuni bardan. Dia kata sejuk. So Tuhan tukarkan sifat api itu daripada panas ke sejuk. Maka sebab itu tak terbakar Nabi Ibrahim, sebab Tuhan tukar sifat panas jadi sejuk. Kalau tetap dengan panas, Nabi Ibrahim tetap akan terbakar. Tu nampak dia main kot tu. Saya kata, ulama Asy'ariyah jawab balik. Cuba tengok balik ayat tu. Nampak? Ulama Asy'ariyah bukan cak ayam. Pakar tafsir, pakar nahwu, pakar balaghah, semua cukup. Bukan cak ayam. Kita jawab balik. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ala itu takluk mana? Bila huruf jar dia ada takluk dah. Takluk. Sejuk dan selamat kepada Ibrahimnya. Nabi Ibrahim rasa sejuk. Sebenar hakikat api itu panas. Bukti dia? Kita boleh jawab dua bukti. Api itu memang panas. Bukti je, Namrud nak campak Nabi Ibrahim tu terpaksa pakai menjenik. Terpaksa pakai menjenik. Dia orang duduk jauh, bukan duduk dekat. Kalau api itu sejuk, pakai duduk dekat itu. Betul? Api itu memang panas. Dia orang terpaksa pakai menjenik. Panjanglah cerita tu. Cerita tu panjang. Ya. Siapa yang pergi tekan menjenik tu? Dia ada switch kan? Taklah macam tuan-tuan, janganlah bayang macam mesin mesin zaman tu lah. So mesin tu dia ada switch juga lah. Yang tekan switch tu ialah bapa Nabi Ibrahim sendiri. Itu cerita. Marah benar dekat anak dia. Ada kata anak tiri, ada kata anak saudara. Wallahu alam, kata pula cerita. Ya. Maknanya api tu panas, terpaksa baling kok jauh. Satu, tu jawab dari segi peristiwa yang berlaku, dari segi sejarah. Yang kedua, kita jawab dari segi sains. Boleh jawab dari segi sains? Saya tanya tuan-tuan, macam mana boleh ada api? Bang, cuba jawab tak? Apa syarat ada api? Ni orang mengaji geografi. Pertama, mesti ada bahan. Bahan api mesti ada. Dia api tak boleh duduk terbang. Saya nampak api, Ustaz. Api apa? Nak nampak api terbang. Tak boleh. Dia tak boleh. Dia mesti ada benda yang terbakar. Mesti ada bahan. Satu. Yang kedua, ada haba. Panas. Sejuk tak mau jadi terbakar. Itu sejuk ekor ni ada api. Tak mau. Dia mesti ada haba. Tak kira lah haba tu melalui geseran ke apa, tak kira. Haba. Yang ketiga apa? Oksigen. Oksigen. 3. Kalau api tu sejuk, macam mana dia bakar kayu bawah tu? Kalau api tu sejuk, macam Mika kata, dengan sebab tu Nabi Ibrahim tak terbakar, Tuhan tukar sifat api tu daripada panas jadi sejuk, macam mana kayu bawah tu terbakar? Nampak Asy'ariyah jawab. Senyap. Siapa yang jawab benda ni bang? Imam Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, Izzuddin Abdul Salam, Abu Bakar Baqilani. Ni tokoh-tokoh hebat lah Asy'ariyah.
yang hari ni kita kondem-kondem kan. Saya ada baca buku mengkafirkan mereka. Ya. Ya. Bahkan ada ustaz-ustaz yang kata orang Asyairah ni kena mengucap kalimah syahadah lain. Saya kata kalau Asyairah sesat nak ikut siapa? Tak, kita kena ikut ahli hadis. Ahli hadis tu siapa? Tak, kita mesti jelas siapa. Siapa dia? Tak, tuan-tuan buat keluar produk, ada cap. Dia buat main-main lah. Puak-puak ni dia buat main-main. Macam ni lah dia kata. Dia kata orang masuk Islam jadi celaru. Pasal apa celaru? Dia confuse. Pasal apa dalam Islam ni banyak mazhab. Akidah pun ada mazhab. Bab fiqh pun ada mazhab. Jadi orang celaru. Itu macam mana? Kita semua sama. Pegang pada Quran Sunnah. Okey. Macam ni. Saya bagi faham macam ni. Macam mana? Mika orang Malaysia. Orang tanya Mika orang Malaysia nak? Orang Malaysia. Duduk mana? Duduk negeri mana? Perak ke? Kedah ke? Nak? Terengganu ke? Pahang ke? Tak, Perak dah duduk tak mana? Kuala duduk tak mana? Jandan. Itu celaru tak orang? Celaru tak orang? Kata duduk Malaysia. Pasal apa duduk Perak? Awak bodoh kan? Awak bengong sangat. Malaysia ni luas, dia ada bahagian-bahagian dia. Yang tu tak kerti nak jawab. Tu kata bengong kan, payah cakap. Tapi ni cerita. Ni pok-pok ni bagi tuan-tuan confuse. Kita perujuk pada ulama hadis. Tuan-tuan ingat Asyairah bukan ulama hadis kan? Tuan-tuan ingat ulama hadis semua betul kan? Tuan-tuan ingat Mu'tazilah ni bodoh lah? Dia sebut dia. Tuan-tuan ingat Mu'tazilah ni cak ayam, tak mengaji hadis? Bodoh macam kita. Macam tu? No. Antara ulama Mu'tazilah ni siapa saya sebut tadi? Zamakhsyari. Pakar tafsir, pakar hadis. Antara kepala Mu'tazilah ni Al-Qadhi Abdul Jabbar. Al-Qadhi Abdul Jabbar. Tuan-tuan ingat kadi mana? Ada ustaz? Kadi Tepin. Tuan-tuan ingat Qadhi tu Qadhi mana? Qadhi Baghdad. Ketua ulama Baghdad tu Mu'tazilah. Fiqh ni mungkin Maliki. Mungkin Hanafi. Yes. Dia orang ada mazhab segi fiqh. Tapi akidah dia masalah. Faham tuan-tuan? Faham ya? Terus ada celaru banyak. Ya? Jangan ada pening kepala. Wah, Asyairah pun sama Mu'tazilah. Kalau sama, kita nama sama lah. Pasal apa duk beza nama lain? Kata Asyairah pun sama dengan Jahmiyah. Kalau Asyairah sama dengan Jahmiyah, kita sama lah satu nama. Pasal apa nama lain? Pasal apa ulama Asyairah buat karang kitab Rad Syiah, Rad Jahmiyah, Rad Qadariyah, Jabariyah? Pasal apa? Sebab tak sama, sebab tu lawan. Kalau sama, geng. Macam politik lah kan. Itu lain. Politik jangan sama. Politik sat sokong orang ni, sat lawan orang ni, itu biasa. Orang akademik tak macam tu. Tak kata hari ni kita geng, esok lawan, betul, esok lusa geng balik. Tak. Tak, dia tak macam tu. Dia beza. Contoh saya ambil lain. Dalam bab melihat orang tak ada. Contoh tengok. Mu'tazilah guna Quran. Dia guna Quran, dia bukan main-main. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikul absar. Tak tercapai di penglihatan kita untuk lihat orang tak ada. Tak tercapai. Wa huwa yudrikul absar, sedangkan Tuhan tu yang menampak segala-galanya. Wa huwal latiful khabir. Tu maksud al-latif. Latif maknanya tak dapat kita tengok dia. Sebab tu maksud al-latif.
So Mu'tazilah guna dalil tu untuk mengatakan bahawa kita takkan dapat lihat Tuhan. Takkan dapat. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Nabi Musa pernah minta untuk lihat Tuhan. Rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa pernah munajat di Tur Sina, minta ke Allah Ta'ala supaya dapat lihat dia. Apa kata Tuhan? Lan tarani. Lan nafi lil abad. Pakar bahasa Mu'tazilah, pakar bahasa, pakar lughah. Ada Zamakhsyari kan? Ada ulama lughah itu kan? Ada ulama tafsir itu kan? Ada ulama hadis itu kan? Dia tak, dia kata tak boleh tengok. Lan tarani. Kamu takkan dapat lihat aku. So Mu'tazilah guna hujah tu, tak boleh tengok. Asy'ariyah jawab balik. Nampak? Guna Quran juga. Ayat yang sama. Cuba baca balik kata. Baca balik ayat tu. Fanzur ilal jabali. Tengok pada bukit. Iza istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tengok. Kalau bukit tu tak hancur, duk maintain rupa itu, kamu akan dapat tengok aku. So hancur tak hancur bukit tu harus ke tidak? Harus. So Tuhan kaitkan hancur tak hancur bukit tu dengan melihat Tuhan. Maka kata Asy'ariyah, kita harus melihat Tuhan, cuma tak mampu di dunia ini. Itu dia kemah Asy'ariyah jawab. Sebab apa? Sebab ada ayat Quran lain yang mengatakan kita dapat lihat Tuhan di akhirat esok. Mana? Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Dan wajah-wajah orang mukmin akhirat besok berseri-seri mana? Ila rabbiha nazirah. Melihat Tuhan di akhirat esok. Yauma idzin. Hari kiamat. So dunia tak dapat tengok, kata Asy'ariyah. Akhirat yes. Quran ada, sunnah ada. Sebab ayat tu nak cerita kelebihan orang Islam dapat melihat Tuhan di akhirat esok. Orang kafir tak dapat. No. Tak dapat. Ayat tu ulama akidah guna kot tu, ulama tasawuf pun guna ayat tu. Salamun qawlan min rabbir rahim. Kita duk baca ayat tu, macam pernah dengar ya. Macam pernah dengar ya. Kat mana? Yasin teruk menung kalau tak ingat. Dia kalau Tok Bomo ni dia rajin baca ayat tu. Duk ulang 3-4 kali. Tu tak apalah, perubatan punya kerja. Ya. Saya nak cerita apa maksud ayat tu. Salamun qawlan min rabbir rahim. Rupa-rupanya dalam nikmat syurga ni yang punya banyak dengan makan. Makan. Tuan-tuan tadi makan apa tadi? Bagi dia nasi lemak. Berapa bungkus? Ni tara-tara saya ni sebungkus tu gagah. 2 tu boleh tahan. Masuk 3 cirit boleh. KFC tu seketul tu boleh lah, 2 ketul boleh, 3 tak lepas lah, umuk lah. Dulu 3 ketul tu buat lapik perut dulu punya cerita. Tengok badan lah, tengok badan lah tak lepas lagi. Itulah nikmat dunia kita. Makan lebih cirit sikit perut. Makan musang king pun sedap sangat, tak ada. Akhirat di syurga ni tuan-tuan, makan tak sikit perut, makan pi 4 lori musang king tak cirit. Tak cirit, makan banyak mana pun. Apa? Makan apa? Yang sedap sangat lah tuan-tuan kata. Kotiau. Tak kira lah macam kotiau, kami rebuih ke. Dia tak jemu. Tuan-tuan tak boleh makan mie rebus pagi petang sampai malam, boleh? Saya memang minat mie rebus, makan pagi petang malam sampai seminggu tak lepas lagi. Nak tukar lain pula. Syurga dia tak ada jemu. Bak makan tak ada jemu. Apa lagi? Bak laki perempuan tak ada penat. Ni sembang lerah nak bini 3. Hak seorang pun penat lah.
Makan pi tongkat Ali pun dengan umuk lah dan Bang Haji boleh lah. Boleh lah. Kadang-kadang. Jarang. Tu ialah dunia. Surga besok tak ada. Dia tak ada penat. Buat pi beberapa kali tak ada penat. Tapi segala nikmat itu tidak dapat mengatasi satu nikmat, sebab orang syurga setiap hari akan menunggu datang malaikat bagi salam. Salamun qawlam min rabbir rahim. Rupa-rupanya nikmat syurga yang begitu jauh nikmat tu tidak dapat mengatasi salamun qawlan min rabbir rahim. Tuan-tuan bayangkan orang-orang yang begitu bertuah di akhirat besok dapat melihat zat Allah Ta'ala Rabbul Jalil. Tak boleh bayang. Tak boleh bayang. Ni tang sini yang saya cerita ni. Ni model ni. Kak Yusuf pun saya tak ajak model ni. Tak sampai hebat ni nak ceritanya. Kalau orang tanya tuan-tuan, kenapa orang tasawuf dia tak peduli dunia ni? Okey, apa Ustaz? Kenapa orang sufi, orang tarikat, orang ahli ibadat dia tak peduli dunia ni? Dia tak heran orang rumah besar ke, kereta besar ke, pangkat besar, bini besar, dia tak peduli. Sebab apa? Sebab dia dah dapat jauh lebih nikmat. Apa dia? Dapat hampir dengan Allah Ta'ala. Kalau orang syurga, yang nikmat syurga tu tak boleh kita bayangkan, itu pun masih menanti-nanti salamun qawlan min rabbir rahim, tapi nikmat itu didahulukan di dunia ini kepada siapa? Pada orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kata ahli sufi, kalau raja-raja pembesar dunia tahu apa yang Tuhan beri kepada kami, kami akan mati dibunuh kerana cemburunya mereka pada kami. Tuan-tuan faham tak ni? Sebab tu ulama' yang betul-betul ulama' dia tak heran dunia ni. Tak heran. Dia dah dapat Tuhan bagi di dunia ni. Kita yang duduk kemaruk. Nak datuk pun kemaruk. Nak pangkat Tan Sri pun kemaruk. Pi suap sana, suap sini. Nak dapat tanah Kangkera pun kemaruk. Suap sana, suap sini. Tentu. Model. Sebab tu mengaji tasawuf dengan tauhid ni kena seiring. Tuan-tuan bayangkan dapat melihat zat Allah Ta'ala. Tak dapat bayangkan. Ada yang dapat tengok tiap-tiap hari di syurga. Ada yang dapat salam. Tu salam tadi tu. Salamun qawlan. Dapat salam je. Hantar. Tuhan bagi salam kat rumah. Allah. Seronok. Orang syurga. Baru bagi salam dah seronok sangat. Tidak ada nikmat yang paling besar daripada itu. So kalau tuan-tuan rasakan nikmat dunia ni paling besar, kita sama dengan kambing ni. Tuan-tuan faham tak ni saya cakap? Kalau tuan-tuan rasa takat nikmat makan tu paling besar, nikmat lelaki perempuan dah paling besar, tuan-tuan tak rasa nikmat mari mengaji, tuan-tuan tak rasa nikmat baca kitab, tuan-tuan tak rasa nikmat berfikir, tuan-tuan tak rasa nikmat beribadat, kita sama level dengan kambing, bau lembu tu je. Apa yang beza kita dengan binatang? Tuhan bagi nikmat kita ilmu, berfikir. Sebab tu tok guru dia mengadap kitab Allahu Akbar. Tuan-tuan tahu Syekh Yusuf Qaradawi, dia buka kitab pukul 9 pagi, tutup kitab pukul 12 malam. Buka pukul 9 pagi, tutup 12 malam. Kita buka apa? Kita. Allahu Akbar. 5 minit. Saya tanya anak murid saya satu soalan je. Hampa baca kitab berapa jam sehari? Aku tengok hang, tengok aku. Aku tengok hang, tengok aku.
Berapa jam sehari saya tanya? 5 jam ada? 4 jam? 3 jam ada? 2 jam? Tak ada juga. Tek kucing. Saya buh macam tu. Ni ulama. Tek kucing boleh. Macam mana ustaz baru buka 5 minit linear dah. Sebab kita tak dapat lazat menuntut ilmu. Sebab tu kita tak jadi alim. Macam tu juga. Selagi tuan-tuan rasa duduk masjid, rasa lama dah, panas rasa punggung duduk masjid pada aircon ni. Aircon bukan main kuat. Rasa liba-libu duduk masjid, rasa panas, kapek lawa. Aircon lah, alhamdulillah. Dulu masa mula mengajar tak ada aircon lagi. Ni tahun ni ada aircon. Alhamdulillah. Ni pun rasa panas liba-libu. Mana tak ada can jadi orang soleh. Tanda makrifat kita mula ada bila kita rasa lazat melakukan ibadah. Macam tu ya, bila kita rasa seronok mengaji, ada can jadi tok guru. Ada can, belum jadi lagi. Ada can. Tu je. Tu contoh saya nak sebut. Asy'ariyah kata tak. Memang kita dapat lihat Tuhan di padang mahsyar. Walaupun logik dia macam tak boleh. Mu'tazilah kata kalau nampak macam mana? Tuhan tu bukan, itu sepakat. Mu'tazilah dengan ahli sunnah sepakat Tuhan bukan jauhar, bukan arat, bukan jisim, bukan. Tapi kita nak tengok macam mana? Tuan-tuan tengok saya. Nampak tak? Nampak? Tak nampak, tak lama. Bukan cerita Piramli, dia tengok layak. Nampak tak tuanku? Tak nampak. Ikut amalan Tok Nujum, siapa yang tak nampak anak dua nikah, dan tak nampak. Itu ngarut. Itu cerita ngarut. Kita akan nampak satu benda bila benda tu berjisim. Pasal apa nampak? Nampak orang mantik fikir macam mana. Kenapa kita nampak tu benda? Pertama, ada warna, berjisim, bertubuh, berarah. Nampak? Mana? Tu. Ni. So Mu'tazilah rot Asy'ariyah. Kalau nampak macam mana? Tuhan tu berjisim. Asy'ariyah jawab balik. Dan situlah balik pada kudrat iradat Allah Ta'ala. Tuhan boleh buka hijabnya bagi kita nampak pada zat dia Maha Agung. Walaupun Tuhan tu tidak berjisim, tidak berjauhar, bukan kala, bukan, kita akan dapat lihat. Sebab apa? Sebab Tuhan yang bagi kita tengok. Cuba baca dalam surah lain. Nampak? Tok guru ni dia macam tok pendekar lah. Tok pendekar ni kalau satu buah je, jangan masuk gelanggang. Ada tok uzilat ni. Kalau setakat ada satu buah ya, jangan kata masuk gelanggang. Orang kepak mampu. Paling kurang 7-8 buah mesti ada. Lepas satu buah dapat, buah 2 masuk. Buah 2 dapat, buah 3 masuk. Ni baru satu buah, orang kepak pindah. Ulama macam tu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha. Saya tanya tuan-tuan, logik ke batu bercakap? Bang, batu boleh cakap? Batu boleh cakap? Gila ustaz, mana boleh batu cakap? Sedangkan kambing tu ada mulut pun tak bercakap. Logik ke pokok bercakap? Logik ke tanah bercakap? Tak logik. Tapi akhirat besok bila berlaku kiamat, tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhala. Tuhan izinkan bumi bercakap, maka bumi boleh cakap. Kalau setakat kalau bumi yang tak ada mulut pun daripada hasil tak logik jadi logik, apalah sangat Tuhan nak ubah logik yang ada dunia kita ni kepada logik akhirat. Dua benda yang tak sama, kata Asy'ariyah. Nampak? Boleh ke bang? Boleh pergi taqatu ni? Boleh ke ni? Berat sikit lah malam ni kan, saja nak bagi. Tidak, tuan-tuan nampak buat apa mengaji tauhid ni kan? Buat pening kepala. Sikit kita masuk. Maka ulama letak hukum ada 3. Ada 5 minit. InsyaAllah. Pertama dia panggil hukum syarak. Maka Asy'ariyah meletak hukum syarak nombor 1.
Quran nombor 1, sunnah nombor 1, logik tak logik nombor 2. Mu'tazilah ada. Kalau bertembung logik otak dengan Quran, otak dulu. Nampak? Contoh, baik dan buruk. Mencuri contoh. Mencuri, baik ke buruk? Buruk. Baik buruk tu kata ahli sunnah, Asy'ariyah kata, buruk tak buruk, syarak bagi tahu. Baik buruk ni syarak bagi tahu. Otak backup. Tengok syarak lu. Mencuri bagi? Tak bagi. Bila mencuri tak bagi menurut syarak, maka benda tu mesti tak betul. Maka otak akan support kata mencuri tu tak bagi. Mu'tazilah kata tak. Otak bagi tahu dulu kata mencuri tu tak bagi. Syarak yang support kemudian. Nampak macam betul pula Mu'tazilah kan. Tuan-tuan rasa apa beza ustaz lebih kurang. Itulah beza kita. Itulah beza kita dengan ulama. Mereka boleh nampak sampai detail-detail. Tuan-tuan macam saya bodoh buat math. Tuan-tuan jangan letak depan saya math. Aku mampu, aku tak kenal. Letak math dengan ekal, aku rasa sama. Selagi tak pegang tengok mana berat, kok boleh agak ni math. Kena besi tu berat juga, kita kata tu pun math juga. Mampu. Tapi kalau tukang dia tengok dia tahu. Nampak kuningnya sama, tapi ni math, ni bukan math. Tu dia. Itulah ulama. Kita nampak macam sama je, apa beza? Tapi penurut ulama itu salah. Mendahulukan akal daripada syarak itu salah. Kita mesti letak syarak dulu baru akal. Itulah Asy'ariyah, ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan apa? Maka letak syarak. Syarak bagi dua pula hukum. Ada taklifi, ada wadai. Pernah dengar tak ni? Malam ni baru dengar, tak apalah. Nah? Sama-sama. Taklifi itu yang kita mengaji selalu. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itu taklifi. So tak lari pada 5. Bila sebut hukum, tak lari pada 5. Macam orang nak sembang, ni buat ubah syurah ni boleh tak dia? Jadi isu sungguh. La ilaha illallah. Boleh. Zaman Nabi mana ada? Tak ada buat. Tak, saya kata Nabi tak buat, itu betul lah. Sekarang ni apa hukum? Dia tak lari pada 5 hukum. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Dia tak ada 6. Bid'ah. Tak. Bid'ah bukan hukum. Dia 5. Lama letak 5. Kerja buat dunia kita ni tak lari pada 5. Pergi dah pusing ke mana pun. 5 tu. Tak usah keluar dari 5 tu. Wajib tak? Tak wajib. Maka buat syarah wajib tak? Tak ada siapa kata wajib. Gila apa? Tak ada siapa kata wajib. Sunat? Tak juga. Haram? Haram siapa? Dia berkata Syiah buat ustaz. Yang mula buat syurah ni Syiah. Okey. Aku ngaji kalau bahas Syiah tak lama. 3-4 tahun juga kan? Tak jumpa budak bab Syiah kacau buah syurah. Dia main mana pikiran tu aku pun tak tahu. Ada kotlah orang bendam panjang ni buat buah syurah sambil kacau sebut Husin ke, sebut Fatimah ke. Kok ada? Nak tanya ni. Kalau ada aku nak ketuk kepala. Ada tak? Kalau ada, kok sambil tu sebut Karbala ke. Ustaz Burhan sambil kacau ambil pisau katuk kepala. Tak ada, itu kacau itu sambil membawang lagi. La ilaha illallah. Tak ada. Kita buat syurah tu pasal seronok-seronok. Orang Melayu ni perangai orang Melayu. Dia kumpul je kenuri. Tu perangai orang Melayu. Tu perangai orang Melayu tak ada lari. Seorang tidur, 2 orang sembang, ramai kenuri. Tu Melayu. Tu tak boleh buat apa. Tu tak boleh buat apa. Cina seorang sat candu, 2 orang judi, ramai bisnes. Tu Cina. Hindu seorang mabuk golek, mabuk tadi. 2 orang tekak, ramai kelahi. Tu clean. Tak apa.
Sebab tu India tak pernah aman. Tak pernah aman. Mak Saleh paling haram sekali. Duduk seorang baca buku. Baca, seorang baca buku. Dua orang bincang. Ramai ambil negeri orang. Haram. Dia ramai nak ambil negeri orang lain. Itu kerja dia. Melayu cukup bagus. Rajin, kenuri. Kenuri. Dia ramai-ramai kumpul balik. Buat apa ni? Wah, ni kita kumpul ni. Buat acara. Reka. Kan? Tak ada masalah. Kalau Syiah buat sekalipun, boleh berkata tak, memang asyik Syiah buat Ustaz. Okey lah, saya tanya tu soalan. Burger saya buat, burger. Haji makan burger? Makan. Pizza makan? Makan. Hot dog? Lagi dia bernama hot dog. Haram. Anjing panas. Jangan makan hot dog. Haram. Nak haram mana? Nama je burger asyik Mak Saleh buat. Tapi ni burger Ramli Ustaz. Kita yang buat tepi tu, tahu pun. Kalau kata Syiah sekalipun yang mula buat buku surah. Kita, kampung kita tak ada kena dengan orang Syiah pun. Kita buat seronok nak makan je. Nak buat tak buat sudah. Yang bertekak benda penji lama-lama buat apa. Nak baca doa awal tahun ke, akhir tahun ke, nak baca, tak baca, sudah. Ustaz baca, aku tak baca. Tapi masjid nak buat, bagus lah. Buat apa Ustaz? Bacalah Yasin 3 kali. Mana dalil buat baca Yasin 3 kali? La ilaha illallah. Yasin tu Quran tak? Quran. Habis? Nabi ada sebut tak baca Quran pahala sekian? Ada. Baca. Yang tak boleh, tuan-tuan buat jampi serapah dalam masjid. Dah, tu tak boleh. Time maulid, pergi potong kek pula, bubuh pula nama Nabi tang tu, potong kek, teriak-teriak pula. Tu lain lah. Yang tuan-tuan potong kek boleh pula. Tuan-tuan potong kek kat rumah. Boleh pula. Orang besar-besar sambut hari jadi boleh pula. Kita nak berkati sunnah Nabi tak boleh. Alah. Pelik. Jangan nak pening kepala. Sebab tu pokok ni usul fiqh tak mengaji. Kita pegang Quran sunnah. Nak ambil hukum kena buka usul fiqh. Buka usul fiqh. Tak buka usul fiqh mampu. Siapa yang pegang usul fiqh ni? Mazhab. Dia orang yang pegang usul fiqh ni. Mazhab Syafi'i, usul fiqh dia macam ni. Mazhab Hanafi, usul fiqh dia macam ni. Mazhab Ahmad bin Hanbal, usul fiqh dia macam ni. Mazhab Maliki, usul fiqh dia macam ni. Sekarang ni kalau bertembung satu hadis gharib dengan qaul sahabat, mana nak pakai? Ikut Syafi'i lah. Lantak pi 1000 sahabat bercakap, tapi ada satu hadis Nabi kata Syafi'i, aku utamakan hadis Nabi, aku tinggalkan 1000 orang. Itu Syafi'i. Apa kata Malik? Walaupun ni hadis Nabi kata Syafi'i, tapi satu sanad. Satu sanad tu mungkin boleh kacau lah. Ni 1000 orang. Aku duduk di Madinah, kata Imam Malik. Di Madinah ni semua keturunan sahabat Nabi, keturunan tabi'in duk ada di Madinah. Takkan 1000 orang ni boleh salah. Nampak? Itu. Maka timbullah khilaf, maka timbul mazhab. Bukan Syafi'i tak pakai hadis, bukan Imam Malik tak pakai hadis. Tuan-tuan faham tak ni? Jangan duk dengar gelembung orang. No lah. Syafi'i pasal tak jumpa hadis. Syafi'i tak jumpa, hang jumpa. Hang hafal berapa? Tuan-tuan hafal berapa? Nak tanya ni. Saya sebut sikit lah kan. Syafi'i tak hafal banyak, 700,000 Antara follower Syafi'i Daruqutni hafal 700,000. Antara ulama yang follow mazhab Syafi'i Al-Hakim Naisaburi hafal 700,000. Antara yang follow mazhab Syafi'i Imam Ibn Hajar hafal 1,000,000. Imam Baihaqi hafal 500,000. Tuan-tuan hafal berapa? Yang tuan-tuan kata Syafi'i tak jumpa hadis, tuan-tuan jumpa mana? Tak mana kata ulama pekak tak ikut ulama hadis? Tu ulama hadis. Syafi'i bukan ulama hadis.
Nasyaburi bukan ulama hadis. Daruqutni bukan ulama hadis. La ilaha illallah. Faham? Sikitlah sebelum nak tutup. Sajalah. Saya nak perangat bulan lepas rumai lagi itu ya. Macam ni lah. Ada satu tempat tak tahu tak mana lah. Bila habis Jumaat, ni Tok Siok ni pegang mic. Ni bukan PKP lah, sebelum PKP ialah kita kata lepas Jumaat terus balik, jangan tunggu lama. Ni sebelum PKP. Habis Jumaat ya, Tok Siok pegang. Diminta semua ahli jemaah sila keluar. Dia tak boleh duduk lama. Sebab apa? Ayat Quran kata, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Habis sembahyang belah, jangan tunggu masjid. Dia pun main cerita kat aku. Awak ya, dia pun baca ayat Quran ustaz. Itulah hambangang. Tu dia dapat sebiji. Yang mai tanya dapat dulu. Yang mai tanya dapat dulu. Ambil lah. Sebab tu aku suruh ngaji usul fiqh. Tu amar. Fantashiru tu amar. Amar tu mai lepas apa? Lepas nahi. Ayat yang sama juga. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Bila diseru hari Jumaat suruh sembahyang, pergi sembahyang, tinggalkan jual beli. Bila habis sembahyang, hang pergilah berniaga balik. Suruh tu bukan wajib, harus. Amar yang datang selepas nahi harus. Tidak jenuh bang. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad. Makan dan minum sampai cerah. Abang Haji bulan puasa besok ikut Al-Quran tadi suruh makan minum sampai cerah. Jenuh. Abang Haji letak koci, letak cekodok, cok neram, cok badak, ayak panjang atas meja. Pasal apa? Tuhan suruh makan sampai cerah. Wajib. Al-amru yufidul wujub, ni kata. Perintah tu datang selepas larangan. Sebelum tu ayat tu kata jangan makan minum sampai dah tenggelam matahari. Dah tenggelam makanlah sampai terbit fajar. Perintah tu mana harus. Faham tak? Itu baru 1% daripada usul fiqh. Allahu akbar kabira, wallahu a'lam. Saya terlajak dah masa kita hari ini. 10 minit terus sembahyang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma naqul hamd rahmin wa nahaq